semua engineering solution itu di bawah patents. Okay, branding, semua orang tahulah trademark macam mana dari segi colour, kadang macam apa tu yang blue tu, biru itself adalah trademark kepada company dia. Jadi branding semua daripada nama, logo, warna, bau dan juga 3D shape. Sekarang ni semua boleh didaftarkan di bawah trademark. Yang keempat, design. Okay, design ni just very limited protection tapi very easy to get. Dia adalah untuk melindungi bentuk luaran produk. So, dulu branding hanya untuk trademark dan juga logo. Tapi sekarang ni trademark dah boleh apa tu, protect juga 3D design. Jadi berlaku overlap sikit dengan industri design ni. So, kalau tanyakan, kalau kita ada design yang cantik, kita nak daftar bawah mana? Jadi kita boleh daftar di bawah trademark ataupun di bawah industri design. Tapi saya lebih prefer trademark. Sebab apa? Sebab tempoh perlindungan yang lebih panjang. Industri design, perlindungannya adalah 5 tahun dan boleh renew selama 4 kali. Jadi 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun sampai 25 tahun lah. Tapi trademark ni, dia punya renewal dia setiap 10 tahun dan dia unlimited renewal. Boleh lindungi sampai bila-bila. Tu beza antara trademark dengan industri design lah. Okay, kemudian kita catch up juga dengan kes-kes di mahkamah bahawa ada produk-produk, contohnya tudung. Dulu-dulu tudung ni di bawah industri design lah. Tapi sekarang copyright juga dah boleh lindungi produk-produk 3D macam tudung. Jadi kes yang terbaru ni yang Telekong siapa nama company tu? Siti Khadijah dengan Aryani tu, dua-duanya tidak daftarkan trademark dan juga industri design, tapi menggunakan akta copyright pun boleh digunakan di mahkamah dan kes tu telah dibuktikan berjaya lah. Jadi nampak kat sini design ni satu macam tidak popular lah. Sebab apa? Copyright ni pun sekali bayaran, tak ada renewal, protection sampai author meninggal, plus lagi 50 tahun. Jadi protection dia panjang untuk copyright. Okay. So saya ulang balik, copyright ni dia punya protection dia sehingga author meninggal. Walaupun copyright itu hak milik universiti ataupun hak milik syarikat, tetapi dia punya tempoh perlindungan dikira daripada usia penulis ditambah dengan 50 tahun. Okay, kalau macam filem, dia limited daripada 50 tahun saja. Macam tu. Patents, okay, patents ni dia punya trik dia ialah dia kena renew setiap tahun. Dan renewal itu dia punya fee dia setiap tahun akan meningkat sehingga 20 tahun. Dan selepas 20 tahun tidak dibenarkan lagi renew. Okay, jadi patent yang tidak di-renew tidak ada perlindungan. Okay. Jadi semua patent ni disimpan dalam satu database. Dalam satu database, satu dunia ni ada over 130 million dokumen, 100% free, 100% full text yang mana kita boleh tengok, kita boleh baca dan kat situ ada banyak patent-patent yang tak di-renew ataupun patent yang tidak dilindungi di Malaysia ataupun patent yang dah lapse ataupun dah habis perlindungan yang mana kita sebagai rakyat boleh tengok dan juga boleh komersialkan tanpa ada apa-apa halangan undang-undang.
Okey, sambil-sambil saya bagi ni, kalau ada soalan sila just tanya je, interrupt je. Kita tak ada question and answer. So kita macam discuss je lah. Okey, sekejap lagi saya akan ceritakan tentang pattern punya database yang mana banyak uh, banyak kita jumpa yang mana researcher telah buat research selama 3 tahun dan semua pun dah siap, hampir siap pun ada. Tapi bila kita nak file pattern, rupa-rupanya ciptaan itu dah dibuat oleh orang lain. Okey, yang kita dapat kena pasti ialah masalahnya bila kita buat literature review sebelum kita start tu, ada yang ignore pattern punya dokumen. Masalahnya boleh kita rujuk kepada journal, kepada publication, tapi player-player teknologi dia tidak menulis, contohnya lah company-company yang pegang teknologi macam Tesla, Apple, Samsung, Huawei, ZTE, mereka tak tulis journal dan mereka tidak buat publication. Kebanyakan boleh kata semualah syarikat korporat dia hanya menulis pattern. Jadi kalau kita ignore pattern punya dokumen, mungkin kita terlepas pandang 70% daripada literature yang ada. Jadi rugilah, rugi kita punya usaha. Kita ingatkan tak ada orang solve the problem, rupanya dah ada. Jadi kita reinvent the wheel, tu satu pemaziran lah. Bukan di Malaysia saja, malah di US pun billion dollars rugi disebabkan kita buat apa yang telah diselesaikan oleh orang lain. Okay. Engineering ni solution. Requirement untuk pattern ialah number one is novelty. Semua pun tahu, saya percaya dekat industri pun novelty ni adalah satu perkara yang sangat kritikal lah. Semua pun kata yang tak pernah ada orang buat lagi, tak pernah ada kat market lagi. Okay, sekejap lagi saya akan tunjukkan sebenarnya novelty ni macam mana. Macam mana kita nak tentukan novelty ni. Okay, requirement nombor 2 adalah inventive step. Inventive step ni maksudnya kalau literally dia inventive step adalah macam langkah-langkah mereka cipta lah. Tapi sebenarnya untuk istilah pattern, inventive step ni maksudnya non-obvious. It's not obvious to person having ordinary skill in the art. Jadi orang yang dalam bidang tu tidak surprise dengan kita punya invention. Kita alah biasa-biasa je lah. Contohnya saya mencipta macam saya sidai baju tapi baju saya diterbangkan angin. So macam mana saya nak selesaikan ialah saya mencipta satu alat yang boleh hold baju yang saya sidai supaya tak terbang. Jadi saya buat penyepit baju lah. Kemudian penyepit baju tu ada jiran saya tengok, oh penyepit baju ni bagus. Boleh sepit baju dan dia cuba untuk inovasikan, dia buat sepit ikan kering. Jadi kalau ciptaan saya tajuk penyepit baju, dia buat penyepit ikan kering, sebenarnya dia adalah sama. Nothing surprise. Dia boleh keringkan baju, of course lah dia boleh sepit apa-apa yang lain juga. Okay, yang inventive step juga saya akan terang secara teknikal sebentar lagi. Saya ada dengar bunyi titik-titik tu, ada macam mana? Agak disturbing sikit. Ada bunyi. Semua orang dengar ke ataupun saya seorang je dengar? Okay, masalah teknikal sikit Cik Faizal, sekejap kita selesai. Okay. So ada recording kan? Ya betul, ada recording. Okay, cantik. Saya pun perlukan recording tu juga untuk kita punya HRDF lah. Okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Okay, tak ada. Okay, semasa saya jadi pattern examiner dekat Maipo dulu, saya
dalam bidang kimia lah. Dan kita dia akan diberi latihan selama 2 tahun untuk buat examination. Perkara pertama yang saya cek semasa nak buat examination adalah problem. What is the problem to be solved? Okay, so kita akan tengok dekat background art, ada tak dia cerita problem yang dia nak selesaikan. Okay, kalau tak ada problem, benda tu tak mix dengan requirement lah. Okay, dan kemudian bila kita dah identify apa problem dia, kita cari ada tak orang lain yang ada masalah yang sama, dan kita nak tengok macam mana orang lain selesaikan masalah tu. Dekat situlah kita tengok dia punya novelty dia. Kalau masalah sama, penyelesaian pun sama, maknanya dia tak ada novelty lah. Okay. Yang ketiga adalah industrial applicable. Yang boleh diindustrikan. Pada saya, maksud industrial applicable ni, semua benda pun boleh diindustrikan. Cumanya, result dia adalah repeatable. Kalau kita kata A plus B equal to C, kalau kita buat lab scale pun macam tu result dia. Kalau kita buat industrial scale pun macam tu result dia. Kalau contohlah kita buat genetic sequence, setiap kali kita repeat, dia akan hasilkan bakteria yang sama. Contohnya lah. Sebab saya ada check coronavirus punya pattern. Sejak daripada SARS, MERS, semua tu adalah coronavirus dan semuanya ada pattern. Jadi bila kita back kepada requirement, pattern ni mestilah ciptaan. Sesuatu yang dicipta oleh manusia. Jadi mungkin bakteria tu dicipta. Saya pun tak tahulah macam mana pattern tu diluluskan semua. Tapi memang ada pattern. Nanti kita check dekat pattern database. Ada berapa banyak pattern berkenaan dengan coronavirus lah. Dan vaksin pun patentable juga. Okay. Novelty. Okay. Novelty maksud dia not anticipated by prior art. Ada yang salah faham yang menyatakan sekiranya tidak ada orang patent, maknanya kita bolehlah patent. Novelty bukan maksudnya begitu. Novelty maksudnya sekiranya sesuatu itu masih lagi dalam fasa rahsia. Rahsia means tidak diketahui oleh umum. Barulah ianya boleh dipatentkan. Sekiranya tak ada orang patent tapi dah available dekat market, ianya sudah tidak boleh dipatentkan. Okay. Yang kedua, okay, dia tidak anticipated by prior art dan dia semua publication, termasuklah patent ataupun non-patent. Any language, anywhere in the world. Okay. Selalunya, patent examiner bila dapat permohonan, dia akan search nama inventor. Contohnya, Dr. Mala. Dia akan masukkan nama Dr. Mala. Dia nak tengok ada tak Dr. Mala publish dia punya research dekat mana-mana. Sekiranya ada dan sama, kita punya publication boleh kill kita punya novelty. Ada satu case universiti juga, dia ada joint research dengan pihak luar. Yang pihak dalam memang jaga kerahsiaan tu, tapi pihak luar dah publish dekat website. Walaupun begitu, begitu, dia punya partner publication tu boleh kill the whole pattern yang ada. Jadi kena be careful lah. Sama ada kita nak publish ataupun pada pendapat saya dapatkan dulu filing date, kemudian barulah kita buat publication ataupun kita buat exhibition. Satu, ini bukan masalah setengah orang, tapi ramai sebenarnya bila kita buat exhibition, kita excited. Apa saja soalan orang tanya, kita excited nak jawab. Apa saja. Jadi dekat situ
akan berlaku risiko lah. Risikonya ialah orang yang bertanya tu mungkin dia menulis di website ataupun di blog ataupun menulis di sosial media, ataupun dia sendiri akan buat research tu dan cepat-cepat filekan patent. Itu adalah satu risiko lah. Jadi kalau orang awam, saya cadangkan dapatkan dulu filing date, kemudian barulah pergi ke pertandingan. Tapi universiti mungkin prosedur agak panjang. Jadi tak ada masalah, boleh publish dulu tapi kita ada grace period. Okey, grace period ni apa? Grace period ni adalah kita diberi maksimum 12 bulan daripada tarikh publication untuk kita filekan patent. Yang mana kita punya publication itu, kita boleh umumkan dekat borang permohonan yang mana please disregard the document untuk novelty punya construct. Jadi Malaysia antara salah satu, bukan semua negara Malaysia adalah salah satu negara yang ada grace period. Tapi kalau kita nak pergi ke PCT, PCT tu Patent Cooperation Treaty untuk international punya patent, mereka tidak ada grace period. Jadi kalau kita punya publication pun, kalau kita masuk PCT, PCT boleh kill kita punya novelty. Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Assalamualaikum Cik Faizal. Waalaikumsalam. Ni Dr. Nick ni. Dr. Nick. Okay. Yes. Terima kasih yang novelty search yang bagi tu. Okay. Nak tanyalah, kalau macam kita buat proposal tu, so dalam proposal tu kita ada detail out kita punya method untuk ni lah, nak synthesis something kan. So adakah proposal tu dikira disclosure juga ataupun proposal tu dikira dokumen yang kita dah berikan kat orang ke macam tu? Macam mana pandangan Cik Faizal? Okey, terima kasih Dr. Nick. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan publication? Okey, publication itu adalah accessible to everybody. Kalau kata kita ada proposal, kita hantar dan benda tu tidak accessible kepada pihak lain, hanya pihak yang meluluskan proposal itu saja, itu tak ada masalah. Ini kes sama juga dengan Angkatan Tentera Malaysia, dia buat vest untuk tentera dan juga dia masa kajian itu dia top secret lah, dia job tu top secret. Tetapi dia belum patentkan lagi. Dia belum patentkan. Dia dah buat kajian dan dah pakai tapi tak ada publication. Dia masih lagi top secret. Kemudian ada satu orang Australian, dia patentkan vest yang sama untuk tentera. Dia patentkan dekat Australia dan juga patentkan dekat Malaysia. Jadi bila Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia masuk kilang, jadi pihak inventor menghubungi kerajaan Malaysia, MINDEF, yang mana ciptaan vest itu telah melanggar dia punya patent. Berdasarkan rekod Angkatan Tentera Malaysia, mereka lebih awal mencipta daripada filing date. Tetapi tidak ada publication, tidak ada. Sebab dekat file tu pun tulis top secret. Jadi ciptaan dokumen-dokumen Angkatan Tentera Malaysia tu tidak boleh dikira sebagai prior art yang boleh kill novelty sebab dia secret. Secret dalam golongan mereka je. Okey, jadi patent itu memang sah, tidak boleh dibatalkan dan dia boleh minta royalty lah ataupun minta bayaran daripada Angkatan Tentera Malaysia. Tapi Angkatan Tentera Malaysia memilih untuk membeli patent tu. Jadi menjadi hak milik ITM lah. Jadi publication tu maksudnya accessible by, contohnya kalau kat universiti ni kadang-kadang dia ada e-library. Semua thesis kita disimpan dalam e-library. Itu memang lubuk lah, lubuk patent examiner untuk kill kita punya novelty. Tapi kalau proposal tu tak ada masalah. Tapi kalau pertandingan ataupun exhibition masuk semua tu, kadang-kadang kita hantar dokumen, kemudian dokumen itu dicetak dalam buku.
pertandingan tu, itu bahayalah. Kalau boleh, jangan cerita semua. Cerita very surface. Itu pun bergantung pada teknologi juga. Kalau teknologi kimia, memang kita just bagi tahu surface dan orang tak tahu apa detail. Tapi kalau engineering, yang tangible punya produk, very difficult juga. Kita cerita sikit, everybody boleh tangkap lah. Okay, tu grace period. Okay, if an information disclosed before a filing date, application it will lose its novelty and it will not eligible for protection. Okay, maknanya biasanya kalau kita disclose sebelum permohonan, jadi dia tidak layak untuk dapat protection lah. However, in countries where a grace period is provided, an application is may still submitted within that period. So untuk negara kita, kita ambil 12 bulan, ada negara 6 bulan. Negara kita 12 bulan, kita mesti filekan patent dalam tempoh tu. Okey, tapi dengan syarat orang yang publish ialah orang yang sama filekan patent. Kalau orang yang lain, tak dikira. Okey. Sebelum tadi kita cerita pasal syarat-syarat patent. Kita mesti ada novelty, ada inventive step dan industrial applicable. Dan juga sebelum apa-apa, kita kena mix dengan the meaning of invention lah. So the meaning of invention is a solution to a specific technical problem in the field of technology. Dia kena ada problem, dia kena ada involve teknologi, dan kena ada solution kepada teknologi itu. Okay. Ada sedikit perbezaan lah antara patent punya practice dengan researcher punya practice. Contohnya kita nak buat satu bahan yang boleh menjerap lah, absorption article. Kita buat activated carbon. Activated carbon yang biasa menggunakan jerami. Okay, dah ada well known buat activated carbon menggunakan jerami. Betul, di Malaysia ada banyak sekam padi. Jadi kita buat activated carbon dengan menggunakan sekam padi. Jadi bagi dunia kajian, benda ni novel lah. Tak pernah ada buat activated carbon menggunakan sekam padi. Sebab dekat luar, dekat overseas tak ada padi. Tapi bagi examiner, ianya tidak cukup untuk nak dapatkan dia punya mix dengan syarat-syarat patent lah. Pertama yang kita nak tahu, kenapa you buat menggunakan sekam padi? Apa dia punya technical effect dia berbanding dengan jerami? Dua-dua kalau dah ada jadi activated carbon, adakah yang padi ini better daripada jerami? Kalau kita punya reason disebabkan jerami sekam padi banyak di negara kita dan benda tu terbuang begitu saja, dibakar, tak digunakan, itu pun tak cukup. Yang examiner nak ialah ada improvement. Okay. Dari segi daripada activated carbon jerami dengan sekam padi, kena ada improvement. Baru boleh dapat patent lah. Ada juga yang buat nanopartikel, activated carbon juga. Ada yang buat daripada kulit nenas. Sebab apa? Sebab kat Johor ada banyak nenas, buat activated dengan kulit nenas. Kemudian ada lagi buat PhD juga, buat activated carbon dengan kulit buah lain lah. Jadi bagi patent examiner, benda tu sama je. As long as dia kulit buah, semua pun boleh buat activated carbon. Jadi kenapa kita pilih buah tu? Kenapa? Apa dekah dia punya technical effect dia? Barulah strong kita punya patent tu. Okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Cik Faizal. Okay. Malah ya, saya cuma macam mungkin
confused sikit lah. Okay. Cik Faizal ada mention kan, kita ada copyright, patent, trademark. Jadinya kalau kita apply patent, boleh tak kita apply trademark juga? Apa efek dia? Sebab sekarang ni macam baru ni Cik Faizal mention kalau buah, kira semua buah lah. So tak payahlah, dia tak ada normality. Tapi kalau apa bezanya? Kat mana kita nak catch kita kalau ada buat perubahan sikit ke? Yelah, perubahan sikit pun still kita punya kan. Takut kalau orang lain buat. Jadi macam mana kita nak buat? Isu tu macam mana kita nak buat? Thank you. Okey, terima kasih Tuan Mala. Ada 2 soalan kat sini. Okey, sekiranya kita dah daftar copyright, perlu tak kita daftarkan trademark ataupun patent? Jawapannya boleh. Boleh. Sebab dia kategorinya lain-lain. Kalau ciptaan sains, kita mesti buat patent lah. Kalau kata kita buat copyright untuk kita punya writing, thesis ataupun kita punya paper, dia cuma protect dia punya literary saja. Dia tak protect the concept of the invention. Kalau copyright lah. Copyright ni very easy to get, sangat murah, tapi dia punya protection very limited. Kiranya ada orang copy paste ataupun reproduce kita punya writing, baru kita boleh ambil action. Tetapi untuk patent, dia punya protection dia lebih besar. Apa yang dilindungi oleh patent ialah konsep. Walaupun ada orang lain ubah sedikit. Jadi dia masih termasuk dalam scope of protection. Okey, saya bagi contoh contohlah katakan zaman dulu tak pernah ada orang buat cawan. Buat cawan. Tak ada cawan. Semua zaman batu, minum macam pakai tangan je. Jadi ada seseorang yang genius ni, dia terfikir kena ada satu bekas yang boleh hold the water so that kita boleh minum dengan lebih tenang lah, aman. Jadi dia pun buat satu ciptaan dan dia patentkan. Dia patentkan, dia punya ayat dia macam ni, contoh dia lah. A container comprising a cylindrical sidewall and attached to a bottom wall. So dia ada cylindrical sidewall attached to a bottom wall, and said sidewall having at least one handle. Okay, container ada cylindrical sidewall, ada bottom wall, ada handle. Dia pun patentkan. Kemudian ada seorang lagi yang lain, dia kata dia nak memasak. Why not kita buat periuk? Okay, dia pun buat periuk. Bila buat periuk, yang si A tadi dia kata, that is my invention. Yang si B ni kata, bukan, you buat cawan, saya buat periuk. Okay, mari kita baca balik dia punya pattern. A container. Okay, periuk container tak? Container. Comprising a cylindrical sidewall. Ada tak? Periuk ada tak cylindrical sidewall? Ada. Bottom wall? Bottom wall pun ada. Handle? Handle pun ada. Jadi periuk itu adalah termasuk dalam skop cawan tadi. Okay. Tapi dia kata, tapi periuk, dia punya handle ada 2. Cawan ada 1. Okay, kita baca balik pattern dia. Said sidewall having at least one handle. Maknanya at least tu sekurang-kurangnya 1 handle. 2 handle pun termasuk dalam skop cawan tadi. Sebab itu pattern dia punya protection dia yang paling strong lah, paling meluas. So ada yang kata kalau kita buat pattern pun, kalau orang ubah sikit-sikit dah terlepas. Sebenarnya ia bergantung kepada macam mana kita tulis pattern tu. Kalau kita menulis dengan betul, kita akan dapat pattern yang kuat. Okey. Okey. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua, Dr. Mala tanya tentang perbezaan. Perbezaan. Okey. Seperti mana yang kita sebut tadi, examiner nak cari why you invent the invention. Okay. Activated carbon dah ada. Apa kelemahan activated carbon yang ada sekarang? Yang you try to improve.
Itu yang kita nak tengok. Okay, contohnya, kita kena ada pandai create the problem lah. Okay, katakanlah dia buat, ada orang lain dah buat activated carbon menggunakan kulit nenas, kita kena kaji. Itu saya dapati banyak researcher yang dia hanya kaji ciptaan dia tapi dia tak kaji ciptaan orang lain. Itu adalah satu benda yang sedikit perlu dibaiki lah. Selalu saya tanya, apa disadvantage others compare dengan you? Dia kata kita tak kaji orang lain punya, kita kaji kita punya bagus. Sebenarnya kita kena buat comparison. Buat dalam satu table. Okey, activated carbon menggunakan nenas, apa dia punya disadvantage? Contohnya dia punya partikel lebih besar. Bila partikel lebih besar, menyebabkan luas permukaan kecil. Tapi sekiranya kalau kita pakai kulit rambutan contohnya, dia punya size dia tak perlu kita buat high pressure sangat pun, tapi dia dah jadi nanopartikel. Jadi walaupun dia kulit buah juga, tapi yang ini kita terima disebabkan ada sebab. Yang mana ada kelemahan di kulit kulit nenas yang boleh diatasi oleh activated carbon dengan kulit rambutan. Yang tu macam tu dibenarkan, boleh, sebab ada reason dia. Jadi reason itu kalau dalam TC semua tu perlu dibuktikan lah, tapi bagi patent examiner kita just bagi tahu, mereka percaya semua. Kita letak je table, okay, kulit nenas macam ni, kulit rambutan macam ni dalam satu table, mereka akan percaya walaupun benda tu tidak dibuktikan benar lah. Itu. Okey, Dr. Malah, menjawab ke ada soalan tambahan? Thank you, Cik Faizal. Thank you. Okey. So, kita habis pukul 12.30. Jadi, untuk sambung, boleh tak kita break sekejap? Nanti kita sambung lagi 10.25 kita sambung balik. Boleh tak? Okay, boleh. Boleh Cik Faizal. Sebab kalau terlalu panjang nanti kita rasa dalam tempoh 5 minit tu mungkin boleh fikirkan masalah ataupun soalan so that kita boleh discuss lepas ni. Okay. Pihak sekretariat pun ada sedikit pemakluman ataupun announcement yang nak dibuat. So basically today, hari ni adalah kita punya program part 1 which is maybe introduction yang macam kita dengar daripada Cik Faizal tadi, and then the next program will be part 2 which is more to hands on pattern search. So yang part 2 nanti kita akan kalau boleh tak naklah ramai-ramai, takut nanti macam tak mencapai hasrat kita untuk membantu penyelidik ni untuk membuat pattern search bagi diorang punya research output yang sedia ada lah sekarang. So kita akan buka buka penyertaan kepada 30 orang. Boleh Cik Faizal? 30 orang. Boleh. Dalam 30 orang untuk menyertai part 2 nanti. So untuk 30 orang ni saya akan bagikan link kehadiran kepada part 2 nanti, dan perlulah menyediakan mungkin sedikit research output yang sedia ada sekarang untuk kita gunakan pada program kita pada part 2 nanti, which is 23 hari bulan nanti. So kepada researchers yang dah mempunyai rasa-rasa dah ada output research yang boleh digunakan untuk patent, dan bolehlah bawa research output tu nanti pada program kita pada 23 hari bulan nanti. So untuk penyertaan part 2 nanti saya akan pastekan sekejap lagi sekali dengan kehadiran untuk hari ini. Okey, itu saja pemakluman daripada ICC. Okay, terima kasih. Kita break 5 minit untuk ni, bolehlah kita ke toilet ke apa ke? Fikir-fikirkan apa soalan ke nak tanya. Okay.
Semua dah ada? Ada. Alright. Ni contoh yang tadi lah. Recap balik. Kita buat cawan. Satu lagi buat frying pan pun akan termasuk dalam skop yang sama lah. Okay. Selalu juga saya buat contoh meja. Meja kita patternkan. Kita buat ayat a furniture comprising a solid surface and six solid surface supported by at least one leg. Jadi kalau meja tu 4 segi ke, 5 segi ke, 6 segi ke, 1 kaki ke, 2 kaki ke, 3 kaki ke, semuanya kita boleh protect sekali. Dia akan dapat broader scope of protection lah. Okay, jadi saya nak dapat feedback dekat para hadirin hari ini. Setakat ni dekat mana dalam IP ataupun dalam bidang pattern ini, kat mana yang ada sangkut ataupun yang confused ataupun yang stuck? Stucknya kat mana? Ada siapa-siapa boleh bagi feedback? Anyone? Okay. Kalau tak ada, tak apa. Okay. Kita teruskan. Meaning of invention. Ada idea of inventor. Solution to a specific technical problem. The field of technology. Kadang-kadang kita macam kita nak buat satu ciptaan tu, kita fikir teknologi yang dahsyat lah untuk kita buat satu pattern. Tapi sebenarnya ada juga yang ciptaan-ciptaan yang simple tapi highly commercialized. Contohnya kalau kita tengok dekat Daiso, kebanyakan ciptaan-ciptaan itu dicipta oleh suri rumah. Sebab hanya suri rumah saja yang tahu dia punya problem semasa duduk kat rumah. Jadi dia saja tahu macam mana nak buat mop lantai secara lebih efisien. Sebab profesor tak tahu. Prof kebanyakan duduk dekat lab kan. Jadi dia cipta satu mop lantai yang tak payah nak celup. Kemudian nak kena perah lagi. Dia cipta semuanya handle boleh spray sabun, kemudian dia lap. Jadi itu semua adalah ciptaan yang dicipta oleh suri-suri rumah lah. Contohnya lagi, cipta-ciptaan yang simple yang macam ni. KFC, dia ada buat edible cup. Yang mana lepas minum, cawan itu boleh dimakan. Isu di Malaysia sekarang ni adalah straw. Sebab straw ni dikatakan pencemaran, nanti ada penyu yang hidungnya termasuk straw. Jadi dekat Selangor, dekat Lembah Kelang, kebanyakannya dah tak bagi straw lah. Jadi itu adalah satu opportunity yang besar kepada saintis untuk mencipta straw yang boleh dimakan. Semalam ke kemarin saya tengok Coffee Bean ke Starbucks? Coffee Bean sini yang dia dah pakai straw yang dibuat daripada beras. Lepas kita minum tu, kita boleh makan straw. Jadi benda-benda macam ni adalah satu peluang besar lah kepada saintis yang mana dia akan boleh memberi pulangan yang lumayan. So kalau kita tengok sekejap tak ada.
UTM dulu antara universiti yang paling banyak filekan patent. Dari segi commercialization, saya rasa semua universiti dah start memilih ciptaan-ciptaan yang boleh mendatangkan pulangan. Saya nak tunjukkan 2 tahun lepas UPM ada keluarkan satu poster lah yang mana dia punya licensing saja, patent dan juga IP semua bernilai 50 juta lebih dekat UPM. Jadi bergantung kepada masing-masing universiti, sebab ada universiti yang dia punya portion kepada pencipta tu tinggi, ada yang rendah. Yang tinggi tu saya nampak ada yang 70% revenue akan pergi kepada inventor, 30% akan pergi ke universiti. Ada juga 60-40. 60 cipta lah. Kalau bomba, dia 99-1. Kalau ahli bomba tu mencipta sesuatu, kemudian commercialize, semua revenue tu 99% akan pergi kepada pekerja yang mencipta, 1% saja akan pergi ke bomba. Ini semua adalah peluang lah. Peluang. Okay, ini juga adalah satu ciptaan daripada Sulumah. Baju baby. Yang mana baju baby ni dia masa dia merangkak tu, sambil dia merangkak dia boleh cuci lantai. Ini bukan ciptaan yang panggil apa, vaporware. Vaporware ni macam benda tu tak ada, tapi buat satu prototype dan ambil gambar, that's it. Baju ini telah dikomersialkan di Amazon. Amazon punya website. Dan kita boleh tengok dia punya review dia. Ini review dia. 5 star. Our floors have never been cleaner. I wish we would have bought more of this. I want our little one to wear one of these onesies every day. Our hardwood floor never been cleaner, but don't expect them to do a good job on the stairs. Between the kids' lack of coordination and disciplinary pets, they are meant to pick up dirt. It's almost impossible for them not to fall. Ini antara positif review lah. Tapi dekat tangga dia kata ada masalah lah. Budak-budak ni selalu golek kat situ. Okay. Next, kita nak pergi kepada patentable invention. Ada invention yang boleh dipatentkan, ada patent yang tak boleh dipatentkan. Okay, bukan semua. Ada perbezaan antara Malaysia dengan beberapa negara lain. Contohnya US. US dia lebih banyak benda boleh dipatentkan berbanding dengan Malaysia lah. Contohnya mereka boleh patentkan board game. Macam Saidina, macam chess, macam apa-apa game lah, board game mereka boleh patentkan, tapi di Malaysia tak boleh. Mereka boleh patentkan method of treatment, kita tak boleh. So kita tengok secara lebih detail lah. So patentable invention ni dia syarat pertama mesti new, mesti involve inventive step dan industrially applicable. So yang macam mana kita sebut tadi lah, 3. Ini adalah straw yang boleh dimakan. Boleh makan. Kalau tak ada orang makan pun, kalau buang, dia akan larut sendirilah. Akan larut sendiri. Ini juga patent yang saya post bulan lepas kata silap. Selimut. Bawah dia ada tempat letak kaki. So selimut yang very simple macam ni pun boleh dipatentkan. So kalau kata kita check patent dia tak file dekat Malaysia, so kita boleh copy lah. Copy exactly macam ni. Kemudian kita boleh jual. Free of charge, tak payah R&D. Okay.
invention yang boleh dipatenkan terbagi pada dua lah. Pertama sekali, product patent. Okay, product patent ni, kita ceritakan the product itself. Apa yang dia ada, apa elemen yang ada dan how the element communicate to each other. Kelemahan yang saya tengok ramai yang buat ialah dekat claims tu, kalau claim produk lah, contohnya dia patentkan basikal, dia kata a vehicle comprising 2 tires, a handle, a body frame, a saddle, a crank, sprocket and a chain. Patent yang macam ni definitely akan kena reject. Sebab dia punya patent dia seolah-olah satu produk yang ada 2 tayar, ada sprocket, ada handle, ada frame, ada crank. Masuk dalam uncang pun, itu juga dikira sebagai patent dia. Itu examiner tak akan terima. Dia nak tengok macam mana tayar pertama connect tu tayar kedua. Macam mana frame connect to crank. Macam mana sprocket connect to tayar. Dan semua elemen-elemen yang dekat basikal tu mesti connected to each other. Tiba-tiba je saddle, ada saddle tapi saddle tu duduk kat mana tak tahu. Walaupun kita ada attach gambar, tapi apa yang dinilai oleh examiner adalah dekat claims. Claim itu mesti dia produk mesti di-define dengan perkataan. Tidak boleh ada elemen yang tercicir, mesti ada connection menjadikan satu produk. Okay, ini contoh pasta. Pasta kering pun dipatentkan dan pada 28 Januari 2020 telah granted, telah lulus lah. So dia buat pasta. Dried pasta in the form of tortiglione. Saya pun tak tahu nak sebut macam mana. Inilah bentuk dia. Dia ada macam apa tu? Ellipse tu. Shape as a hollow cylindrical tube having an outer diameter between 8 to 14 millimeter and having on its outer surface a plurality of ridges or ribs oriented in the manner of a helix. Ni helix apa nak sebutkan helix. With an angle of inclination of between 40 to 58 degree. Okey, untuk sekiranya kita buat produk, selalu kalau kita tulis thesis, kita tulis publication, kita tulis sedetail mungkin. Berapa berapa dia punya exactly kan. Tapi dekat patent punya claim, kalau boleh make it broader. Contohnya lah, kalau dia buat pasta, dia buat exactly the diameter is 8 mm. Adakah kalau 8.5 mm dia tak jadi pasta ni? Dia jadi rasa dia tak sedap ke apa ke? Dia bagi dia as long as dia 8 hingga 14, ianya still solve the problem. Tapi kalau 7.5, dia dah tak solve problem. Maknanya dia dah tak efisien dah. Dia terlampau kecil dia punya lubang dia. Jadi sebenarnya dia kata pasta yang macam ni dia menyebabkan dia rasa lebih sedap. Luah permukaan dia tinggi dan dalam pasta tu boleh masuk dia punya rempah-rempah, dia punya kuah dia semua kan. Jadi lebih sedap lah. Tapi saiz dia punya diameter lubang tu mestilah 8 hingga 14. Okey, dia punya helix punya angle pun ada range 40 hingga 58. Luar daripada range tu terpulanglah. Siapa nak tirulah. Dia tak ada protection. Tapi kalau masih termasuk dalam range, itu fall under dia punya scope of protection. Jadi untuk kita punya research, pertama kita tahu the exact number, tapi dekat claim kita make it broader. Kemudian dekat claim yang bawah-bawah tu, kita narrow it down lah. Kita kata preferably 11 mm dia punya diameter. Macam tu. So that kalau kita punya claim tu ada backup lah. Examiner kata claim 1 tak novel sebab dah ada orang buat 8.45 mm.
Jadi kita boleh naikkan yang claim kat bawah tu, yang kata 11mm tu ke atas. So kita kata dia punya diameter 11 to 14mm. So kita narrow down lah. So ada backup. That's why kami punya pattern boleh dikatakan 100% semua lulus lah pasal kita ada backup system. Kalau ada yang pattern yang claim yang dikatakan tidak novel, kita boleh upgrade claim-claim yang lain untuk dinaik ke atas supaya dia narrow down. Memang boleh lepas lah. Yang kedua kategorinya adalah method. So tadi kita cerita pasal product pattern. Yang kedua adalah method pattern. Okay. Method ni adalah step lah. Step. Step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat. Dan jangan tersilap Jangan ingat step pertama adalah claim number 1. Step kedua ialah claim number 2. Step ketiga ialah claim number 3. Itu memang totally wrong. Semua step mesti ada dalam claim 1. Claim 2 cuma define apa yang dah ada dalam claim 1. Okey, contohnya dia kata kaedah method of cooking spaghetti. Macam mana nak masak spaghetti. Semua kaedah tu mesti ada dalam claim 1. Jangan kata claim 1 putting dry spaghetti, water and partly cooked sauce into suitable container. Okay, claim nombor 2, masukkan water. Sauce, extract amount water necessary. Okay. Tak, semua mesti masuk. Method semua mesti masuk dalam claim number 1. Step pertama sampai step habis. Claim kedua cuma kita punya bagi tahu yang kata contoh hot water ataupun mana dia kata ada. Water ni suhunya adalah 50 darjah Celsius. Okey, claim ketiga dia kata suitable container adalah periuk. Macam tu. Dia define saja. Semua step mesti ada dalam claim number 1. Okay, so kalau ditanya sama ada nak buat pattern produk ataupun pattern method, yang mana lebih strong? Okay, kalau jawapannya ialah produk lebih strong lah. Kenapa? Contohnya saya buat paracetamol. Paracetamol ni untuk ubat sakit kepala. Jadi saya patternkan dia punya compound. Dia punya chemical compound, dia punya ratio, dia punya semua. Dan saya patternkan dia punya produk. Jadi saya punya protection dia lebih luas. Disebab orang lain buat method macam mana pun as long as dia jadi paracetamol yang dah jadi itu saya punya. Berbeza dengan method ni mungkin ada cara baru untuk nak buat paracetamol. Contohnya dia boleh dapat pattern method of producing paracetamol A plus B plus C plus D, panaskan apa semua tu jadi. Ada 12 steps untuk nak buat paracetamol. Kemudian orang ketiga ada method terbaru. Dia kata dia punya 4 step saja tapi dah boleh hasilkan paracetamol yang sama efektif. Dia pun boleh pattern yang baru. Jadi kelemahannya kat sini ialah walaupun dia boleh dapat pattern method untuk produce paracetamol, tapi untuk menjual paracetamol dia tak boleh sebab pattern paracetamol tu belong to somebody else. Kecuali lah dia sendiri yang patternkan produk, kemudian dia patternkan juga method. Itu tak ada masalah lah. That's why pattern is not hak monopoli, tapi dia adalah exclusive right. Right to exclude others. Dia boleh patternkan method tapi dia punya protection dia hanyalah untuk exclude others untuk buat paracetamol menggunakan method dia sahaja. Dia sendiri pun tak boleh nak jual paracetamol. Okey. Ada soalan sekarang ni? Mr. Faizal. Okey. Boleh tanya? Boleh. Assalamualaikum, Zulkarnain.
Golongan kat lain. sini. Mr. Faizal, saya nak tanya yang ini kan method, yang sebelum tadi adalah produk. Macam produk tadi, bila inventor file, mereka tidak boleh sekadar rupa, mereka kena relatekan dengan rasa juga kan, Mr. Faisal? Sebab saya berbalik kepada case activated carbon tadi. Selagi dia tak memberi sesuatu kebaikan, contoh kalau case pasta ni sedap lah. Kalau case activated carbon, dia punya performance. Jadi kalau sekadar kalau case pasta, sekadar rupa bentuk masih lagi lemah untuk dipatent, betul ke? Cik Faizal, saya faham macam tu. Okey, dekat spesifikasi patent tu dia ada dua parts lah. Pertama description, yang kedua claims. Okey, yang dekat sini yang saya tampal kat sini dried pasta ni adalah claims dia. Okey, yang dia punya effect, dia punya different, dia punya rasa semua tu dia diceritakan di description, bukan dimasukkan dalam claims. Dalam claims tidak boleh dimasukkan result. Result tidak boleh dipatentkan. Contohnya tadi activated carbon tu, kenapa huraian, kenapa dia cipta menggunakan kulit rambutan, itu diceritakan dekat description. Dalam claims cuma ceritakan activated carbon, proses activated carbon yang dibuat yang pakai kulit rambutan. Itu saja. Jangan cerita unnecessary information dalam claims. Sebab claims ni adalah legal binding. Dia menentukan sempadan hak kita. Segala yang lain tu diceritakan dekat description. Jadi saya tunjukkan contoh apa format-format. Sebelum ni kita ada buat how to convert your thesis into patent document. Sebenarnya 80%, 70% kita punya thesis tu dah ada maklumat-maklumat yang boleh dikonvertkan jadi patent document. Tapi cumanya kita kena tahu format patent lah. Format patent tu macam mana. So that kita hantar tu boleh lulus. Tapi kalau kita hantar thesis pergi jadi patent document macam tu je, definitely akan kena reject. Sebab format dia berbeza. Untuk lagi satu, untuk case method tadi, maksudnya yang ditunjuk tu adalah claim. Yang selebihnya, maksudnya yang detail nanti dalam description. Dalam description, dalam description you can cerita boleh, semua boleh cerita everything. Tapi yang ni hanya claim saja. Claim ni duduk di belakang sekali. Claim ni lah yang menentukan kita punya scope of protection. Kalau kita buat terlalu besar, kita berisiko akan ada novelty rejection lah. Tapi kalau kita too narrow, memang bolehlah kita kata kacau menggunakan stera jenama B. Brown pada kadar 45 Hz. Very narrow. Memang kita chance untuk dapat patent tu tinggi, tetapi kita punya protection jadi very limited. Selalunya dalam sains punya penulisan sangat detail kan. Jenis apa, brand apa, so that orang lain boleh repeat jadi the same result. Tapi dalam patent, dalam description bolehlah cerita, tapi dalam claim jangan bagi tahu yang detail-detail tu. So that kita punya ni boleh seluas. Okay, terima kasih. Terima kasih Cik Faizal. Alright. Ada lagi soalan lain? Okey, yang satu lagi masalah method patent ni ialah kalau produk is very easy lah untuk kita nak kata seseorang itu infringe kita punya patent. Sebab produk dia keluar, kita nampak you ada cylindrical sidewall, you ada bottom wall, you ada handle dekat sidewall. So this is my product, this is my invention. Tapi kalau method, kita suka sikit kita nak tentukan bahawa dia tu bersalah. Macam mana kita nak tahu? Jadi kita kena minta mahkamah, perintah mahkamah untuk dia dedahkan macam mana dia produce paracetamol tu. Kalau tengok dia punya method of producing sama macam patent kita, bolehlah kita ambil tindakan. So dia ada tidaklah straightforward macam produk patent. Okey, satu lagi berkenaan dengan software patent.
Assalamualaikum Cik Faizan. Okey, salam. Sebelum pergi kepada software pattern, Uh, saya tanya berkenaan dengan formulation kan. Kalau kita pattern formulation, itu dikira proses ke ataupun produk? Kalau kita maksud formulation lah. Okey, formulation untuk bahan kimia ke ataupun macam Macam tu lah. Kosmetik produk ke ataupun apa nama tu? Pharmaceutical punya produk kan. Ada formulation je. Atau bahan kimia jugalah. Okey, untuk kosmetik, untuk baja, untuk semua tu kalau ada dipanggil composition lah. Berapa ratio ni masuk kan. Berapa kalium, berapa magnesium, berapa phosphorus ratio dia tu. Semua tu adalah produk. Okey. Katalah kita buat pattern baja untuk pokok mangga. Untuk baja buah lah, baja buah. Jadi kita pun letak ratio dia A range 6 ke 7%, B 8 ke 16%, C berapa persen. So kalau orang lain buat baja ada bahan yang sama dan dia punya ratio pun sama dan termasuk dalam range kita, itu dah infringe kita punya pattern lah. Okay, so formulation ini adalah produk pattern. Okay. So, Arab dapat menjawab lah. Macam mana Dr. Nick? Okey. Boleh, faham. Alright. Sama. Ada lagi yang lain soalan? Sebenarnya method pun tak ada masalah. Dia still a pattern juga. Tapi itulah, it's not easy tak dapat produk-produk baru. Yang kita cuma improve adalah dari segi method. Contohnya nak buat nanopartikel ataupun activated carbon menggunakan, sebelum ni menggunakan 2000 darjah Celsius ataupun 3000 darjah Celsius. Tapi bila kita masuk satu catalyst dengan 150 darjah Celsius dah jadi elevator carbon yang sama. Itu pun adalah satu sumbangan kepada masyarakat lah. So yang tu pun boleh dipatenkan. Cuma kena bagi tahulah apa active ingredient yang dimasukkan supaya benda tu lebih, pembakaran dia lebih lengkap dan tidak memerlukan suhu yang tinggi. Okay, software patent dekat Malaysia diterima tetapi syaratnya lebih ketat sikit daripada yang lain-lain lah. Software patent adalah menggunakan method patent. Yang paling penting untuk software patent adalah dia punya flow chart ni. Kita nak tahu daripada A pergi ke B, ni pergi ke mana. Dan ini adalah method. Dan cara kita tulis kita punya claim adalah cara penulisan method. Dan daripada kotak pertama sampai kotak yang ke hujung sekali, semuanya mestilah dilakukan oleh software. Tidak boleh ada human intervention lah. Okay. Tak boleh tengah-tengah tu tiba-tiba ada technician pula pergi tolong tekan. Jadi tak boleh macam tu. The whole software, gerak kerja dia mesti dijalankan oleh software tu. Ini adalah pattern daripada Twitter. Untuk iklan lah. So far ada soalan tentang patentable invention? Apa yang boleh, apa yang tak boleh? Sekiranya examiner rasa contribution kita sufficient untuk dapat patent, mereka akan bagi patent lah. Tapi kalau too little, macam just tukar kulit buah ini kepada kulit buah ini tanpa explanation kenapa kita pilih buah itu, jadi mereka menganggap kalau macam tu semua kulit buah pun sama, jadi mereka akan reject lah. Dia kata your knowledge is not sufficient untuk dapat patent. Sebab you just tukar orang lain dah buat kulit rendah, you buat pakai kulit rambutan. That's it. Jadi kalau tak ada explanation, kena reject. Kalau dia rasa sufficient untuk dapat patent, mereka akan bagilah. Okay.
Tadi kita masuk dekat patentable invention, sekarang non-patentable invention pula. Okay, yang pertama tidak boleh dipatentkan adalah discoveries. Kami pernah buat satu kursus di Cameron Highland untuk penyelidik universiti jugalah. 3 daripadanya saya dapati dia nak patentkan dia punya discovery. Okay, contoh discovery yang pertama, dia dapati ada orang yang tidak boleh minum susu. Jadi bila tak boleh minum susu, dia akan kekurangan kalsium. Kemudian dia buat kajian lagi, dia kata dalam banyak makanan di Malaysia, apa yang boleh ganti susu? Jadi dia dapati jumlah kalsium dalam susu itu boleh digantikan dengan tempe. Tempe itu dia punya kalsium dia sama banyak dengan segelas susu. Jadi orang yang tak boleh minum susu, boleh makan tempe, result dia sama. So, dia nak patentkan apa? Adakah dia nak patentkan tempe? Tempe itu dah well known. Adakah dia nak patentkan dia punya finding? Dia jumpa yang tempe banyak kalsium. Pun tak boleh. Itu termasuk dalam discovery. Jadi ciptaan yang macam ni memang big effort tapi tak boleh dipatentkan. Sama juga kita kata dalam lalat ada pigmen merah. Itu discovery. Tapi kalau kita ambil one step further, artificial food colouring daripada organik. Contohlah edible colouring agent. Punya daripada lalat sebab dia ada pigmen merah. Tu boleh lah. Boleh patent. Tapi kalau dia kata dia discover dalam lalat ada banyak verum yang warnanya merah. Tu tak boleh patent. So kita nak apply dekat mana? Kita buat pakai food colouring. Menggunakan serangga. Itu boleh. Yang kedua, scientific theory. Yang ketiga, mathematical method. Okay. Mathematical method ni banyak sangkut dekat software. Ada banyak software yang memang menjalankan kerja-kerja matematik sahaja. Literally lah. Contohnya nak kira BMI, masukkan tinggi, masukkan berat, software tu kira berapa dia punya BMI. Itu totally matematik lah. Jadi software macam tu tidak boleh dipatentkan. Katakan ada saintis telah mencari formula macam mana kita nak cari isi padu kon. Jadi isi padu kon setelah 15 tahun dikaji, rupanya formula dia adalah pi kali dengan R kuasa 2 darab tinggi bahagi 3. Itu adalah formula untuk isi padu kon. 15 tahun dia kaji. Tiba-tiba dia nak patentkan, tak boleh. Sebab dia adalah matematik. Ada sebab lah kenapa discoveries, scientific theory, mathematical method tidak boleh dipatentkan. Cuba bayangkan formula matematik dipatentkan selama 20 tahun. Selagi mana orang nak pakai formula matematik tu nak kena bayar kat dia kan. Dia tak sesuai lah. Discoveries pun apa saja siapa jumpa dulu dia patentkan. Jalan-jalan tersepak taik bintang, patentkan taik bintang. Dia pertama sekali jumpa spesies baru dalam hutan, dia patentkan spesies baru. Jadi sedangkan bukan dia yang cipta. Dia cuma jumpa. Tak boleh patent lah. Yang boleh patent aplikasi daripada apa yang dia jumpa. Dia jumpa taik bintang, so apa nak buat dengan taik bintang? Dia buat pisau. Pisau tu boleh lah. Boleh patentkan. Okay, yang kedua tak boleh dipatentkan adalah plant dan juga animal. Beberapa tahun dulu ada satu isu lah. Isu dia satu company nama dia Monsanto. Monsanto ni adalah satu syarikat kimia yang buat dia syarikat kimia lah yang buat racun Roundup. Racun Roundup tu Monsanto yang buat lah.
Jadi Roundup ni memang widely used. Satu dunia pakai. Malaysia pun pakai racun Roundup ni. Kemudian dia pergi one step further. Dia buat satu genetic sequence dekat biji benih. So that biji benih itu resistant kepada racun Roundup. Kelebihannya ialah bila kita menanam dan ada rumpai, sukar untuk kita racun. Nanti sekali dengan tanaman kita mati. Tapi disebabkan racun Roundup, kita beli benih pun Monsanto punya, kita boleh racun semua, pokok yang kita tanam tak mati, tapi pokok selain daripada pokok kita tanam, mati. Okay. Jadi racun Roundup, dia patentkan tak ada masalah. Tapi masalah yang timbul ialah dekat biji benih tu. Katalah canola lah, canola dia pun dah modified dia punya genetik. Kemudian dia punya seed tu dideposit dekat Budapest Treaty punya ni lah. Setiap microorganism yang nak dipatentkan dia deposit. Dan dia masukkan nombor deposit dia dalam patent. Dan dalam patent dia kata, okey, dia punya RNA ke DNA saya pun tak pasti, dalam sequence tu ada dalam biji benih yang nombor deposit dia sekian-sekian. Dan dia masukkan sekali sekiranya apa saja yang produce daripada biji benih tu adalah dia punya. So kalau biji benih tu dia punya, tumbuh pokok, pokok tu tumbuh lagi buah, buah tu menghasilkan benih, benih yang dihasilkan oleh pokok tu adalah still dia punya pattern. Sebab dalam biji benih tu ada sequence dia. Dan dia tak ambil royalty siapa-siapa yang nak tanam, tapi royalty itu termasuk dalam harga jual. Nampak macam normal Sebenarnya dia very powerful lah. Contohnya saya beli sekilo biji benih daripada Monsanto. Saya beli itu dah termasuk harga license. Sekiranya saya tak beli biji benih itu daripada Monsanto dan saya memilikinya, itu dikira patent infringement. Sekiranya saya tanam biji benih yang saya beli, kemudian biji benih yang untuk next season saya simpan. Untuk next season, simpanan saya itu dikira patent infringement. Sebab apa? Saya tak beli. Bila tak beli, saya tak bayar license. Sebab harga jual dah termasuk harga license. Jadi petani-petani dah start tidak boleh menyimpan biji benih untuk next season. Disebabkan patent Monsanto ni lah. Dan patent dia juga dipatentkan di Malaysia. Dia punya kacang soya dan juga canola. Jagung pun ada. Di Kanada ada pihak fight lah. Nama dia Schmeiser. Dia seorang petani. Dia tak pernah beli biji benih canola daripada Monsanto. Tetapi bila kita ladang tu bersebelahan, ada contamination lah. Ada daripada jiran sebelah. Mungkin burung, mungkin haiwan, mungkin mesin membajak telah jatuh dekat dia punya tanah. Dia pun pakai racun Roundup. Dia dapati ada pokok yang tak mati. Jadi pokok yang tak mati tu dia asingkan, disimpan. Jadi lama kelamaan tanah Monsanto tu dipenuhi oleh pokok-pokok daripada biji benih Monsanto. Dia kata dia tak pernah beli daripada Monsanto. Jadi dia terlepaslah daripada semua. Sebab dia tak pernah beli. Dia datang dengan sendiri. Jadi dia simpan. Okay, Monsanto buat siasatan, dia masuk ke tanah Schmeiser. Secara haram lah dia masuk. Itu tak apa, dia boleh bayar saman, trespassing. Dan dia buat kajian, memang pokok yang ditanam itu adalah dia punya patent. Jadi Monsanto telah saman Schmeiser atas patent infringement. So kes dia panjang, kesimpulannya Schmeiser didapati bersalah. That's why dekat sini plant dengan animal kita tak boleh patentkan. Contohnya saya patentkan genetik baru untuk lembu. Lembu ni 3 bulan 4 bulan dah besar gila, dah boleh sembelih, dah boleh makan. Dan saya patentkan. Jadi kat patent tu saya kata setiap anak yang diproduce oleh
lembu ni adalah patent saya. Jadi tak boleh. Jadi ada anak je kena bayar saya royalty. Ataupun kena beli daripada saya saja. Tak boleh reproduce. Jadi itu dah macam melanggar hak asasi lah. Tidak benarkan. Okay, scheme, rules, method of doing business, performing purely mental act or playing games. Okay. Yang saya nak sebut kat sini ialah method of doing business. Software banyak buat benda ni. That's why banyak software kena reject. Kena be careful. Contohnya Uber. Dia adalah business concept lah. Pertama macam ni, gini. Jadi patent dia tak diluluskan di US. Sebab tu Grab boleh pakai. Exactly the same. Sama kan. Tak ada salah. Sebab patent dia tidak diluluskan. Yang ketiga, method of treatment of human body. Ubat boleh patent. Equipment untuk merawat manusia boleh patent. Untuk merawat animal pun boleh patent. Tapi method of treatment itself tidak boleh dipatentkan. Contohnya, sekiranya ada banyaklah kes lembu yang dia bersalin, anak dia sangkut dalam perut, menyebabkan semua matilah. Ibu dan anak dia mati. Kemudian ada metod macam mana nak selamatkan lembu tu. Metod itu tidak boleh dipatentkan. Okey. Yang kedua, contoh yang kedua, ini real kisah. Ada baby yang dilahirkan kaki dia melekat. Dipanggil mermaid lah. Mermaid, kaki dia melekat. Kemudian ada satu doktor telah berjaya membuat satu kaedah untuk pisahkan kaki baby. Di metod itu tidak boleh dipatentkan. Okey. Non-patentable invention. Ada persoalan tentang non-patentable? Boleh saya tanya Mr. Faizal? Boleh. Zulkarnain lagi sekali. Cik Zulkarnain boleh. Okay, saya nak tanya berkenaan dengan pembelajaran dan pengajaran. Kita ada beberapa apps, katakan apps Google, ada Classroom, ada Google Sheets, Google Slides. Banyak-banyak apps ni. Dan saya bangunkan satu sistem yang integrate ke beberapa apps ni. Dengan kata lain, semua interaction antara apps ni automatic, katakan. Bolehkah saya patent integration tersebut? Ya, itu soal itu biasa yang berlakulah dalam bidang pensyarah ni. Kita develop satu lebih kurang macam software tapi kita guna existing Google Apps. Okey. Kenaan dengan software yang macam tu, pada pendapat saya very difficult untuk dapat patent lah. Contohnya ada 2 apps. Kemudian kita rasa macam susahnya kita nak pergi ke app pertama, kita nak kena pergi app kedua untuk nak selesaikan satu masalah. Jadi kita buat satu app ketiga yang ada kedua-dua function. App yang macam ni dianggap oleh patent examiner is not sufficient untuk dapat patent lah. Dia kata it's not inventive. Maknanya obvious tu person sekian lah. It's not difficult untuk orang yang dalam bidang untuk menggabungkan, terfikir untuk menggabungkan dua patent, dua software yang ada lah. Jadi patent yang macam tu pada pendapat saya untuk patent susah nak dapat, tapi kalau untuk utility innovation, nanti lagi saya ceritakan. Selain daripada patent, kita ada UI juga. UI ni utility innovation. Dia punya CJ dia sama je macam patent. Cumanya UI ni dia untuk minor invention. Okey, apakah perbezaan? Perbezaan, saya nak tulis sikit lah. Perbezaan antara patent dengan UI. Okey, untuk patent ni
dia punya claim unlimited. Okey, pertama sekali claim lah. Claim. Dia ada multiple claim yang saya kata tadi. Ada claim pertama, kemudian ada backup dia. Jadi kalau claim pertama turnover, claim kedua dia makin narrow down. Jadi untuk kita dapatkan pattern yang protection yang lebih luas tu, chances dia tinggi. Dan juga untuk chances untuk kelulusan tu pun tinggi. Okey, tetapi pattern ni dia juga memerlukan inventive step. Inventive step yang kita cerita tadi ialah non-obvious. Dia tak boleh obvious. Pattern tak boleh obvious. Kalau orang tengok, nak gabungkan antara pemadam dengan pensil, very easy. Letak je pemadam dekat ujung pensil tu ataupun ikat je dengan getah kat belakang pensil. Senang. Jadi itu obvious. Kalau macam tu tak boleh dapat pattern. Tapi dekat UI, beza dia, claim dia mesti satu saja. Mesti ada satu claim saja. Tidak boleh ada multiple claim. Satu claim saja. Okay, yang kedua, dia tidak require non-obvious. So, kalau katakan dekat pattern, kita tak boleh dapat untuk pensel yang ada pemadam. Tapi dekat utility innovation, kita boleh dapat. Sebab dia tak ada requirement obviousness tu. Kita cerita writing device yang one end dia ada LED, yang di other end dia ada rubber untuk eraser kan. Jadi benda tu boleh dapat. Tapi kalau dekat pattern tak dapat lah sebab dia obvious. Kemudian dari segi fee ada sikit sangatlah beza dia. Beza dia lebih kurang dalam RM RM150 je. Sama-sama mahal lah. Sama-sama. RM150 je beza dia antara UI dengan pattern. Dan juga lagi satu dia punya beza dia, alamak hilang dah pula. Dia punya ni protection. Kalau pattern dia punya ni 10 tahun, 20 tahun. 20 years. Kalau UI dia 10 tahun. Dan kita kena mohon untuk tambah lagi 10 tahun. Kalau tak, ni every year kena renew selama 10 tahun, habis tamat UI. Kita kena mohon dekat registrar untuk extend lagi 10 tahun. Baru kita dapat. Yang ni tak payah extend, dah memang kita dapat 20 tahun. So, invention yang software yang macam tadi tu boleh, tapi kita buat UI. Dia ada strategi is, kita file je dulu pattern. Tapi sekiranya examiner kata it's not inventive, kita boleh convert pattern itu kepada UI. No problem. Without extra charge. Untuk convert tu, jalan nak convert kena charge ke? Okay, ada charge sikit lah. Okay. Ada charge. Mereka pun ada borang untuk yang kita kena bayar. Bukan re-apply. Tak payah re-apply. Kalau re-apply nanti rugi. Dia rugi dekat dia punya filing date. Okay. Terima kasih Cik Faizal. Terima kasih. Sama-sama. So, non-patentable invention disebut tadi. Kita jumpakan kalsium tinggi dalam tempe ataupun kita dah buat kajian dalam seluruh Malaysia yang mana udara paling tidak tercemar. Dan setelah 2 tahun kita buat kajian, kita dapati Cameron Highland mempunyai udara yang paling bersih. Itu adalah dikira sebagai discovery yang mana tak boleh dipatentkan. Walaupun a big effort nak buat. Yang kedua, scientific theories. E equal mc square. Ini pun Albert Einstein is not easy lah untuk nak capai. Tapi pun tak boleh dipatentkan. Mathematical method, cone volume 1/3 darab pi r kuasa 2 darab t pun tak boleh dipatentkan. Okay,
non-patentable invention. Yang keempat, plant animal varieties. Semua tak boleh patent kecuali microorganism yang dicipta. Itu yang saya sebut tadi. Virus boleh dipatentkan. Banyak virus dipatentkan. Ada virus yang baik, ada virus yang tak baik. Virus yang baik, contohnya EM, semua-semua tu boleh. Kalau dia memang dicipta oleh manusia, boleh dipatentkan. Method of doing business tak boleh dipatentkan, saya sebut tadi. Method of treatment human body pun tak boleh patent. Okay. So setakat ni kita dah belajar, kita bukan dah belajar sangatlah, saya dah sharekan tentang what is the meaning of invention. Pertama sekali nak patent kena ada meets dengan the meaning of invention. Meaning of invention maksudnya adalah a solution to a specific technical problem in the field of technology. Kalau kata dalam bidang education ni very difficult untuk nak in term of technical problem tu lah. Ada yang buat kaedah cepat membaca, tapi itulah dia buat macam Iqra, tapi benda tu nak patentkan dia tak termasuk dalam technical problem. Tu masalah sikit. Walaupun dia di software kan pun sama. So cadangan kita buat copyright je lah, tidak buat patent. Okay, sebab dia mesti technical problem. Masalah sosial tak boleh, masalah mental pun tak boleh. Dia mesti technical problem. Okay, so kita kata tadi juga, okay, the meaning of invention. Yang kedua, patentable invention, dia mesti new, dia mesti involve innovative step dan industry applicable. New tu maksudnya it's not anticipated by prior art. Dia mesti rahsia, dia mesti new to the world lah. Yang kedua, dia mesti non-obvious, 20% standard art. Yang ketiga, dia mesti repeatable. Dia mesti industrially applicable. Okay, masalahnya sekarang ni, kalau kita baca buku akta, okey, syarat dia mesti novel. Tapi macam mana kita nak tentukan dia punya novelty? Okay, sini kita nak ceritalah. Ini contoh produk patent. Katakan kita punya ciptaan composition untuk baja pokok mangga. Dia ada A, B, C, D. So, sama ada kita cari-cari, kita jumpa satu, kita panggil prior art. Prior art ini adalah satu dokumen yang telah dipublish sebelum kita punya filing date. Jadi, adakah prior art ni ada A? Ada. Adakah prior art ada B? Ada. Adakah prior art ada C? Ada. D pun ada. Jadi, kita punya ciptaan anticipated by D1. Jadi, examiner kata novelty tak ada. Okay. Syarat dia mestilah semua ini dalam satu dokumen. Kalau multiple dokumen, tak dikira lah. Ada satu dokumen yang disclose everything. Okay. Jadi jawapannya novelty tak ada lah kat sini. Okay. Yang kedua, andai kata semua ada tetapi prior ID tidak disclose C. Jadi novelty-nya ada lah. Obviously. Situasi ketiga. Prior art D1 tidak disclose C. Tetapi prior art D2 dia disclose C. Tapi dia tak disclose B. Adakah ini dikira ada novelty? Boleh siapa-siapa nak cuba? Ada novelty ke tak ada? Salam Cik Faizal, saya Okey. Syirika.
Saya Syafiqah. pun baru dengan pattern, saya rasa masih tak ada novelty. Dia perlu merangkumi ke semua triad untuk A, B, C dan D lah. Tapi saya tak pasti, jadi perlukan So, jawapan dia ada novelty ke tak ada novelty? untuk triad D2. Untuk Supposed to be kalau saya rasa tidak ada sebab B masih no untuk invention D. Jadi perlu ada A, B, C, D. Tapi saya tak pasti sebab saya pun baru dengan pattern kan. Okay. Jadi perlukan pencerahan. Okay, jadi maknanya invention kita is not anticipated by triad ataupun anticipate? Anticipate kalau consist of all A, B, C, D. Oh, okay. So maknanya kita punya ada novelty lah. Ke? Sepatutnya. Okay. Jawapannya betul lah. Sekiranya macam ni situasi, kita dikira novel. Ada novelty. Dia kena ada satu triad yang disclose everything. Okay, terima kasih Puan Syafiqah. Dia betul jawapan dia. Okay, next situasi. Okay, kalau novelty ada, macam mana dengan inventive step? Sama macam tadi. Not obvious. Bezanya dekat C dan juga B. Okay, kita novel, tapi adakah ini lulus dia punya inventive step? Adakah ini obvious? Ada siapa nak jawab? Dr. Nick ke? Dr. Zul ke? Katakanlah kita buat satu kosmetik, dia ada serum, ada kalium, ada protein, ada tapi yang D1 ni dia tak ada satu je daripada tu. Tapi pada D2 ni ada tapi dia tak ada pula benda lain. So adakah invention kita ni dikira involve inventive step? Adakah dikira tidak obvious? Cik Faizal, kalau ikut pengalaman saya kata contoh macam C tu no dan no. Jadi C tu yang inventive step dia tu, itu pandangan saya lah. Tapi yelah, kalau nak tengok maknanya macam tak ada inventive step lah. Tak ada inventive step lah. Yep. So maknanya kalau ciptaan yang macam ni, kalau kita hantar akan kena reject lah. Yes. Ataupun mungkin ada dalam C tu ada lagi dia punya sub dia. Ataupun B tu ada lagi sub dia. Macam tu. Okay, katakanlah dia exactly lah tak ada sub dah. Maknanya yang ni tak akan lulus lah. Macam tu lah nampaknya. Okay. Yep. Ataupun mungkin come out dengan satu lagi which is E. Yang dua tu tak ada, no dan no. Macam tu lah. Okay. Betul lah jawapan Dr. Nick tu. Sekiranya macam ni situasinya, examiner menganggap triad D1 dan D2 tu memberi motivasi kepada person skill in the art untuk menggabungkan D1 dengan D2 ni untuk capai kita punya invention. Jadi yang macam ni dikira tidak menepati inventive step. Okay. Okay, that's why masa kita nak buat, nak start research ataupun kita nak start filekan patent, kita senaraikan kita punya features, kita cari triad dan tengok ada tak situasi yang macam ni berlaku. Kalau ada, kita kena tambah macam Dr. Ni cakap, tambah E ataupun F lah supaya kita lebih selamat. Kalau macam ni, situasi dia tak lulus. Okay, situasi ketiga. Situasi ketiga. Perbezaannya adalah triad D1, dia tak guna E. Dia tak guna C. Tapi guna E. Yang triad D2 semua ada.
So dari segi novelty macam mana? Inventive step ni novelty dulu. Novelty lulus ke tak lulus? Saya teka lah Cik Faizal. Boleh. Teka je. Boleh Cik Dr. Zul dulu. Tak. Saya nak cakap saya tak boleh nak teka. Tak ada idea. Minta maaf. Okey. Saya teka lah untuk novelty. Saya teka ada. Okey. Untuk inventive step? Pun ada. Saya teka. Pun ada. Alright. Okay. Alright. Ada jawapan yang lain? Kalau saya macam tadi lah, bila yes tu ada, kita buat E tu. So E tu mungkin D1, D2 tu tak ada. Baru ada novelty dia. Jadi untuk situasi sekarang ni, ada novelty ke tak ada? Dr. Nick? Tak ada. Sebab yang D2 tu semua ada, yes. Okay. Kalau untuk inventive step? Inventive step pun ini pun confuse juga nak cakap ni. Yes, ada. Sebab apa nama tu, untuk D1 saja ada. D1 saja no. Macam tu. Ada using E tu. Alright. Okay, good. Okay, untuk novelty, sekiranya ada satu dokumen disclose everything. Contohnya macam ni, ada satu dokumen disclose everything, maknanya novelty tak ada. Novelty tak ada. Sebab dah ada. Okay. Yang syarat kedua, kalau kita tanya inventive step, sekiranya dia tidak novel, dia automatik tidak inventive. Sekiranya dia tak novel, dia automatik tidak inventive. Of course, sebab inventive ni obvious. Kalau dia tak novel, of course lah dia obvious. Okay. Andai kata sekiranya prior art tu ni tidak ada. Tidak ada. Yang ada cuma prior art D1. Semua dia disclose sama macam kita. Tetapi yang bezanya ialah dekat C sahaja. Dan dia dalam description tidak explain kenapa dia guna C instead of E. Prior art pakai E, dia guna C. Prior art guna kulit nanas, dia pakai kulit rambutan. Dan dia tak disclose kenapa dia pakai kulit rambutan. Kalau dia tak disclose why dia pilih C, ini pun juga dikira sebagai tidak inventive. Tidak inventive. The only difference between prior D1 dengan our invention is C. Dan tak ada technical effect C yang membezakan dia dengan E. Jadi ini dikira juga tidak inventive. Tapi kalau dalam description dia kata E ni ada disadvantage. Sebab dia punya size partikel bersaiz micro. Tetapi kalau kita menggunakan C, size partikel bersaiz nano. Yang mana bila nano, luas permukaan akan meningkat. Dan kadar penyerapan menjadi lebih tinggi. Yang ni, kalau ada explanation macam tu, lulus. Dia punya inventive step dan juga novelty. Anda kata payah D2 ni tak ada lah. Kalau D2 ni ada dan D2 ni semua yes, dia akan kill dua-dua. Novelty dia kill, inventive step pun dia kill. Okay, clear? Okay. Ada soalan tak? Kena penerangan ni. Cik Faizal, untuk yang our invention ni, dia adalah keyword kan? Ataupun in the form of sentence. Nurdiana Muhammad Ruzmi, sekiranya tidak novel, automatik tidak punya inventive step. Betul. Sekiranya tidak novel, automatik tidak ada inventive step. Kalau dalam report, kalau kita nak buat search report, pertama kita report on novelty, kita kata this invention is not novel because anticipated by D2.
Okay. D2 discloses A, B, C, and D. Therefore, the invention is not novel. Okay, macam tu. Okay. Kemudian buat tajuk kedua, inventive step pula. Okay, kita bagi tahu disebabkan invention tu anticipated by D2, disebabkan dia tak novel, maka ianya tidak inventive. Titik. Macam itulah kita buat report. Okay. Encik Faizal, saya ada soalan. Okay, soalan. Okay, contoh kalau macam invention ada ABCD lah. Dan prior art D1 orang lain tu mempunyai novelty sama dengan ABCD, tapi inventif mungkin salah satu ABCD dia tu lain daripada yang kita punya. Lain tu macam mana? Contoh. Contohnya macam kalau novelty in terms of mungkin ialah novelty ABCD tu sama, tapi bila inventif cara pembuatan ataupun mungkin methods dekat C ataupun method dekat V mungkin berlainan dengan kita punya. Okay, kalau the only different adalah method, maknanya kita kena buat method pattern lah. Okay. Jadi kalau kat situ kita kata method of producing. Method of producing. Kat situ boleh pattern. Tapi kalau kita buat product pattern, tetap kill novelty. Novelty kill lah. Kalau the only different adalah method, kita kena buat method pattern. Kalau method tu step lah. Step 1, step 2, step 3, step 3 sampai step 4. Semuanya gabungkan masuk dalam claim number 1. Okay, terima kasih. Okay. Okay, daripada Rosetta, KL. Novelty search is the first step before proceeding pattern, right? Okay, betul. Puan ke Dr. Rosetta. Novelty search adalah yang paling penting. Pada saya bukan setakat sebelum kita proceed pattern, tapi sebelum kita start research. Masa kita nak buat kajian, nak buat research paper semua tu, kita dah masuk pattern search dulu. Sekarang ni kita buat hipotesis, kita nak solve problem activated carbon yang mana dia punya burst size particle. Kita search dekat journal, kita search dekat publication, kita search juga dekat novelty search pattern ni. Jadi it's always good untuk buat novelty search before kita start research kita. Sebab kita bimbang kita dah sampai ke 3 tahun, 2 tahun, dah siap lah semua, baru kita buat novelty search, nanti kita kerugian. Punya-punya dah tak novel. Nak pattern pun tak boleh, apa pun tak boleh. Jadi always start dengan novelty search dulu. Okay, tapi kalau untuk nak construe tu, biasanya kita akan construe novelty dulu. Lepas tu baru kita construe inventive step. Industrial applicable kita tak buat apa-apa. Sebab industrial applicable kita anggap semua benda boleh industrial applicable lah. So untuk novelty kita tengok dulu. Pertama kita buat novelty dulu. Novelty. Okay. Yang kedua baru kita buat inventive step. Yang tak novel, automatic tak inventive. Okay. Okay, pattern search. Baru kita sebut dia. Pattern search, dia lebih kurang sama jugalah dengan kita searching dekat journal apa semua tu. Sebenarnya dia lagi banyak dokumen lah. Yang dia bukan setakat abstract, dia adalah full text, 100% full text, 100% free. Yang anytime kita boleh masuk, kita boleh tengok. Selalunya lah yang kita buat kursus pattern search ni, selalunya participant dragging their legs lah untuk nak datang. Tapi bila dah datang, kita dah tunjuk, kita ajak minum pagi, dia orang tak nak keluar dah. Dah seronok duduk dalam tu. Macam-macam. Macam budak-budak lah masuk kedai gula-gula kan. Macam-macam ada.
Ada satu ciptaan dekat satu universiti ni, dia buat tongkat motosikal lah. Tongkat motosikal. Sebab kenderaan ni banyak maju perkembangan dia, tapi dia punya tongkat motosikal tu tak ada kemajuan. Daripada dulu sampai sekarang macam tu je. Daripada zaman P. Ramlee sampai zaman sekarang macam tu je. Dan ada masalah lah. Contohnya kalau orang naik motor, dia terlupa nak angkat dia punya stand tu. Nanti masa dia corner mungkin akan berlaku kemalangan. Jadi apa yang ciptaan ni buat adalah bila motor tu ditegakkan, automatik dia punya stand tu dia naik sendiri. Dia mechanical je. Ada dalam tu ada spring semua tu. Very good invention dan very marketable. Sebab dekat Vietnam, Indonesia, Thailand memang banyak motor. Tapi bila kita buat satu kursus, kita buat searching, kita tengok sebenarnya invention tu dah ada. Orang lain dah buat. Cumanya tak ada di market sahaja. So kat situ sedikit kerugian lah. Kalau kita tengok awal, kita dah boleh kaji invention yang dah ada tu dan kita boleh improve. Tapi bila kita tak tahu benda tu orang lain dah buat, kita just buat the same thing, jadi rugilah. Okay, ada dua tempat yang kita suggest untuk buat patent search. Yang pertama dekat patents.google.com. patents.google.com. Okay, boleh nampak ke skrin saya ni? patents.google.com. Boleh. Okay, boleh nampak. Ni contoh layout patent Google Patent. Dia lebih kurang sama macam patent biasa. Cumanya dia ada tulis patents kat bawah ni. Dan kalau kat bawah ni kita boleh klik include non-patent literature, dia akan masuk sekali lah. Kalau untuk research paper, untuk nak buat PhD ke apa ke, boleh masukkan terus kat sini. Tapi kalau kita nak cari untuk patent saja, masuk kat sini saja. Okey. Bagi saya satu keyword ataupun teknologi yang kita nak search. Ada cadangan? Sebelum kita take 5-minute break. Sebelum kita masuk lebih detail sikit. Saya nak tunjukkan ni sikit je sebab teaser lah ni. Teaser untuk next punya training. Kita nak search apa ni? Teknologi apa? Boleh je bagi tahu? Itu rahsia. Activated carbon. Oh, activated carbon yang menggunakan banana. Boleh? Boleh. Okay, banana. Activated carbon, banana. So, banana tree base activated carbon and preparation thereof. Okay, maknanya dah ada orang buat activated carbon menggunakan base pokok pisang. Black powder from banana peel activated carbon. Okay, kita pun klik. Daripada Thailand, dia kata okay, dia dah buat kulit pisang buat activated carbon. Yang mana 1 hingga 3 nanometer. Semua tu boleh baca lah. Ni dia punya claims dia, semua boleh baca. Ataupun kita boleh juga download dia punya dokumen. Contohnya, kalau CNN China kita tak faham nanti. Thailand pun tak faham juga. Yang kat sini yang bagus dia auto translate. Sebenarnya ni semua dalam China tapi dia auto translate so that kita boleh baca. Tapi kalau kita download PDF, memang kita takkan faham lah. Inilah yang dia telah translate. Tak faham, tulis Jawi. Jadi kita kat Google Patent ni automatic ada translation. Okay. Andai kata kita nak pilih satu kat sini. Okay. Organic inorganic composite material for removal ionic pollutant from water. Dia kata nak tarik pollutant daripada water tu, dia buat carbon. Daripada mungkin ada kulit pisang lah. Banana peel. Ada kat sini.
So daripada kulit pisang, dia buat activated carbon, dia masuk ke dalam air, dia boleh cuci air tu. Okay, kita pun berminat, kita boleh download PDF. Just baca, dia baca. Okay. So bila kita dah baca, kita rasa kita nak lagi dokumen-dokumen yang macam ni lah. Kat sini kita boleh tengok International Pattern Classification. So dia punya classification dia lah adalah B01J20. Okay. Dan juga C02F1. Alright. Jadi saya nak tunjukkan apa signifikannya. Okay. Dekat sini. Okay. Contohnya kita masukkan B01J20. Okay. Kita pun search. Activated carbon B01J20. So kita nak tahu B01J20 ni apa. Kita boleh check dekat classification lah. Yang tadi tu dia panggil classification, pattern classification. Ni. B01J20 adalah solid solvent composition for filter aid composition. Solvent for chromatography, process, preparation. Ni semua dia explain lah. B01J20/20. Okay, kalau kita nak tahu the whole classification, kita boleh type dekat WIPO. Type je WIPO. Okay. Ataupun nak mudah lagi kita type je. WIPO IPC